Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di dalam kudrah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kali terakhir kita bertemu adalah pada bulan Februari. Itu pun tak sampai 5 minit blackout. Saya pun balik. Dan saya pun tak ingat baris mana dah saya berhenti. Lepas tu PKP pula, di mana kita masih membahaskan hadis yang kedua. Matan hadis kita dah baca tentang penulisan hadis. Cuma belah mana baris tu saya minta maaf, memang saya tak ingat. Lama simpan kitab, tak boleh mengajar hampir beberapa bulan. Sampai hilang 6 kilo minit kurus lah. PKP punya pukulan. InsyaAllah malam ni kira kita start hadis baru. Hadis yang ketiga. Senang cerita. InsyaAllah kita baca hadis yang ketiga, di mana hadis yang kedua habis dah, yang kita dah baca matan dia, dan insya-Allah malam ni kita sambung hadis yang ketiga, bab yang kedua, di bawah tajuk wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tajuk baru dia,
Dan hadis yang pertama adalah hadis nombor 3 di bawah bab ini. Baik. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kitabullahi azza wa jal huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kitab Allah azza wa jal adalah merupakan hablun, iaitulah tali Allah, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Sesiapa yang menurutnya beradalah ia dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya, dan sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya beradalah ia di dalam kesesatan. Sebelum kita lihat dua pengajaran pada hadis yang ketiga ini, maka marilah kita berkenalan sedikit dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana di kalangan para sahabat di sana ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang namanya bermula dengan Zaid. Selain daripada Zaid bin Arqam yang kita baca pada malam ini, sekejap lagi kita tengok siapa dia. Di sana ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, di mana Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi sayang benar ke Zaid ni, sebab Nabi Allah takdirkan tidak mempunyai anak lelaki, sehingga orang-orang Makkah mengejek Nabi, mengatakan Nabi ni putus keturunan sebab tak ada anak lelaki. Lalu Allah turunkan suratul Kautsar. Inna a'tayna, di hujung ayat nombor 3 tu, inna syani'aka huwal abtar. Puak-puak mereka itulah kata Allah abtar, yang akan putus kata Allah. Allah jawab balik. Ada rahsia lah, hikmah. Allah tidak mengurniakan anak lelaki, ada, tapi mati kecil, bukan tak ada. Daripada Sayyidatina Khadijah, ada tak anak lelaki? Ada, nama dia Qasim. Sebab tu Rasulullah digelar Abul Qasim, bapaknya si Qasim.
Tapi mati kecil, tu maksud dia. Tak adalah sampai besar. Nabi ada anak lelaki daripada Maryah Al-Qibtiyah, seorang jariyah, pembantu perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mauqukis, Raja Mesir, hadiahkan pada Nabi seorang perempuan yang disebut dengan nama dia Maryah Al-Qibtiyah. Al-Qibti merujuk kepada penduduk asli Mesir, Qibti. Maka dia perempuan Al-Qibtiyah. Maka dia menjadi jariyah, pembantulah kepada Nabi. Dan dalam Islam, di sana ada hukum yang khas, istimewa sahaja untuk Rasulullah, di mana Rasulullah boleh menggauli jariyah dia. Ini hukum bagi Rasulullah, khas untuk Nabi sahaja, orang lain tak boleh. Rasulullah boleh menggauli jariyah dia. Dan Rasulullah ni antara hukum istimewa dia, katalah, ni dengar lek-lok, satgi jangan duk tuduh Nabi macam-macam. Ni hukum untuk Rasulullah, kena reti hukum istimewanya Rasulullah. Katalah seorang sahabat berjalan dengan isteri dia, tiba-tiba Rasulullah hendakkan isteri sahabat tu jadi isteri Nabi. Boleh? Tu dia hukum dia, boleh. Dan sahabat tu wajib menceraikan isteri dia, maka hendaklah Nabi mengahwini, beri pada Rasulullah. Tapi ada ke Nabi buat? Tak. Nabi tak buat. Tapi ulama bahas, hukum tu ada tak? Ada. Tapi ada tak dalam sirah Nabi suruh cerai aku berkenan? Tak ada. Nabi tak pernah buat, walaupun hukum tu hak Rasulullah. Begitu. Tak ada, Nabi tak pernah buat. Ingat tu. Hukum tu ada. Sebab istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah tak payah wali-wali, tu Rasulullah. Kita kena wali mujibir dan sebagainya, sampailah wali hakim pemerintah. Kita nak sebut hukum-hukum ini ada istimewa atas Rasulullah. Maka Nabi menggauli jariyah dia nama Maryah, mengandung, dapat anak nama Ibrahim. Ibrahim pun mati kecil. So Nabi tak adalah anak lelaki dia membesar. Semua anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Baik. Sebab itulah Nabi ambil anak angkat sayang benar dengan Zaid bin Harithah, salah seorang nama Zaid lagi. Dan peringkat awal Nabi tukar nama. Harithah tu nama ayah dia. Nabi pi tukar Zaid bin Muhammad. Wahana angkat. Maka datanglah hukum ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Di awal suratul Ahzab Allah menurunkan ayat, Allah kata ud'uhum, panggillah mereka, anak-anak angkat kamu itu, liabaihim, dengan nama bapa-bapa mereka. Tu hukum. Berapa ramai orang Melayu pibin pada ayah angkat, merapu semua. Dia tak terbabit harta pusaka. Anak angkat tak terbabit harta pusaka, sebab dia bukan nasab keturunan. Harta pusaka ni nasab keturunan, kena reti. Setelah diselesaikan wasiat dulu. Kalau ada wasiat, selesaikan wasiat. Mati ayah ni, mati suami ni, tengok ada wasiat tak. Kalau ada pegawai amanah raya telefon, ni pak kamu ada wasiat ni,
Wasiat dia wasiatkan 2 kotak rokok downhill dia. Anak mampu tak ada lah hak tu. Kalau ada wasiat, tak ada wasiat audaini, pergi pada hutang. Cek tengok ayah ada hutang tak, bayar. Baki tu barulah harta pusaka. Jangan merembat semua. Melayu dia tak peduli dah wasiat ke hutang, pi mampuih lah orang tua ni, dia rembat dulu, terbakar orang tua dalam kubur. Jangan cari pasal. Sebab itu membahagikan harta pusaka, hukum dia tuan-tuan mesti disegerakan. Dia tak boleh lewat. Walaupun terpaksa melalui mahkamah, tetapi hukum dalam Islam mesti segerakan harta pusaka tu. Jangan buat lama-lama, bertahun tak selesai-selesai. Jangan. Melayu tu bab tu dia boleh bergaduh, dia boleh berbunuh dalam bab harta pusaka, na'udzubillah. Makanya anak angkat, lalu Allah tegur Nabi, maka Allah kata panggil dia dengan nama bapa dia. Maka Nabi tukar balik Zaid bin Harithah, punya Nabi sayang, sampai Nabi letak Zaid bin Muhammad. Allah turunkan awal Al-Ahzab dalam bab hukum anak angkat mesti bin kepada ayah angkat dia, dan termasuklah aurat. Isteri kita apa ramai ambil anak angkat, kawan tu dah balik, habis dah hang kena tutup aurat elok-elok. Na'udzubillah. Ni dah anak angkat sampai besar. Kita pula ayah angkat, kalau ambil perempuan, balik perempuan tu wajib dia tutup aurat. Tak ada dia pasal ayah angkat bukan ayah kandung. Ni dia hukum. Ramai Melayu langgar hukum macam ni. Na'udzubillah. Sayangnya Nabi, maka anak angkat boleh kalau nak wasiat harta dengan nilai 1/3 daripada harta si mati. Kalau dia nak mati, dia pun wasiat, pergi amanah raya, dia buat wasiat 1/3 harta dia untuk anak angkat dia. Boleh di sudut hukum Islam. Baik, Zaid bin Harithah kenapa hebat? Selain dia menjadi syuhada di medan perang Mu'tah di Jordan. Kalau tuan-tuan muslimat pergi ke Jordan, ziarah bumi Jordan atau Urdun kata orang Arab, pergilah ke suatu tempat namanya Mu'tah. Kawasan Mu'tah di sana. Kita akan bertemu daripada Bandar Aman lebih kurang 1.5 jam dia turun ke bawah. Ada universiti jamiah namanya Universiti Mu'tah. Anak saya mengaji sana dulu, lama dah cerita 2008. Saya hantar dia ke Jordan. Balik dah, buat master dah apa semua. Nak sebut bagaimana kalau kita pergi ke Mu'tah, kita boleh ziarah makam 3 sahabat yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Iaitulah yang pertama Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Yang kedua Ja'far bin Abi Talib, iaitulah sepupu Rasulullah, anak kepada Sayyidina Ali, anak kepada Abu Talib, iaitulah abang Sayyidina Ali, nama dia Ja'far. Dan yang ketiga itulah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh ziarah makam mereka. Zaid bin Harithah hebat, mati sebagai syuhada. Ada lagi yang paling hebat, di mana Zaid bin Harithah satu-satunya sahabat yang nama dia ada dalam Quran. Itulah mahal dia. Sahabat lain tak ada nama dalam Quran. Falamma qada Zaidum minha al-ayah, ayat 37 suratul Ahzab, kisah perkahwinan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Allahu Akbar, cerita ni panjang. Zainab binti Jahsy ni dia perempuan bangsawan,
Keturunan dia hebat. Rasulullah punya sayang dekat Zaid sampai Nabi carikan jodoh untuk Zaid. Maka Nabi nampak Zainab binti Jahsy. Ingat, Zaid ni bekas hamba. Zaid ni bekas hamba abdi yang dimerdekakan. Zainab perempuan bangsawan, keturunan dia mulia. Peringkat awal Zainab tak nak kahwin. Zainab tak nak. Rasulullah kata, kahwinlah engkau dengan Zaid. Tak nak. Dia nak Rasulullah. Dia tak nak Zaid. Sehinggalah Allah menurunkan ayat 36 suratul Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah boleh, kata Allah, seorang lelaki yang mengaku beriman dan seorang perempuan yang mengaku mukminah, apa yang dia tak boleh buat, iaitulah bila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu hukum, dia tak boleh ada khiyar. Khiyar makna pilihan. Ayat 36 Al-Ahzab turun sempena keengganan Zainab, tak nak kahwin dengan Zaid. Sedangkan perintah kahwin dengan Zaid, perintah siapa? Rasulullah. Turun ayat tu. Orang beriman, dia tak ada khiyar, dia tak ada pilihan. Bila Allah Rasul sudah menetapkan hukum, maka Allah tegur Zainab. Nabi bacakan ayat. Zainab akhirnya minta ampun kepada Allah, dan akhirnya Zainab berkahwin dengan Zaid. Tapi biasalah hati itu tak berapa nak syok. Akhirnya kahwin tak lama bercerai. Bila bercerai tu Allah sebut falamma qada Zaidum minha. Allah sebut tak kala Zaid menunaikan hajatnya. Falamma qada Zaidun. Zaidun tu Zaid lah. Allahu Akbar. Tak kala Zaid, kata Allah, qada, menunaikan hajat dia minha, iaitulah maksudnya Zaid menceraikan Zainab. Poin saya ialah bagaimana nama Zaid ada dalam Quran. Itulah hebatnya dia. Satu-satunya sahabat yang nama dia ada di dalam Al-Quran. Ayat 37 suratul Ahzab. Dan hukum itu pula datang hukum lain. Apabila Zaid menceraikan Zainab, ingat, orang Arab jahiliyah antara hukumnya ialah ayah angkat ada anak angkat lelaki. Ni hukum jahiliyah. Anak angkat lelaki berkahwin, lalu kahwin tak lama, anak angkat ceraikan bini dia. Maka dalam sistem jahiliyah, ayah angkat tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Ini jahiliyah. Apabila Zaid menceraikan Zainab, habis iddah, makanya Rasulullah melamar Zainab. Rasulullah mengahwini Zainab untuk apa? Untuk Rasulullah mengajar dan menghapuskan hukum itu, iaitu seorang ayah angkat ada anak angkat lelaki, and then dia kahwin, dia cerai bini dia, habis iddah, ayah angkat ada harapan. Itu je lah nak habak hukum. Ayah angkat ada harapan, nak habak hukum. Tu yang Rasulullah kahwin. Bukan saja-saja. Tu kata Rasulullah punya hebat. Tu kata Islam punya hebat. Jahiliah tak boleh. Tak boleh. Maka bila Nabi kahwin dengan Zainab, dan itulah sebenarnya keinginan Zainab. Siapa kok tanya muslimat nak jadi isteri Rasulullah? Siapa tak mau? Confirm syurga dah. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Zainab tak lama dah. Maka di samping itu,
datanglah hukum ayah angkat boleh kahwin dengan bekas isteri si anak angkat. Yang zaman jahiliah sistemnya tak boleh, Islam datang membolehkan. Begitu. Cuma nak sebut hebatnya Zaid sampai namanya ada dalam Al-Quran. Itu Zaid bin Harithah meninggalkan anak nama Usamah. Usamah bin Zaid. Nabi bila Zaid dah mati syahid dalam peperangan Mu'tah, maka Nabi menumpahkan kasih sayangnya kepada Usamah bin Zaid. Maka berlakulah satu hukum dalam Sahih Al-Bukhari ketika mana seorang perempuan namanya Fatimah daripada Bani Makhzum di Makkah telah ditangkap mencuri. Telah ditangkap mencuri. Bani Makhzum ni Bani Abu Jahal. Waktu tu sudah berlaku Fathul Makkah. Islam sudah ambil kota Makkah. Perempuan nama Fatimah ni didapati bersalah kerana mencuri, dan barang yang dia curi sabit hukuman had, potong tangan. Maka perempuan nama Fatimah ni dia tahu untuk melepaskan diri dia kena jumpa Usamah, sebab Nabi sayang dengan Usamah. Ni dalam Sahih Bukhari. Maka perempuan Fatimah ni dia bodek Usamah. Dia kata, hang tolonglah hang jumpa Rasulullah. Hang ni dia sayang sungguh, ganti pak engkau yang dah mati syahid. Jumpalah Nabi, mintalah denda RM200 kau, penjara sebulan kau, janganlah potong tangan aku, malu. Sebab Fatimah ni dia perempuan bangsawan. Bangsawan pun tak ketahuan duk mencuri. Perangai apa huduh. Maka Usamah bodek Nabi. Ya Rasulullah, begian-begian janganlah hukum dia apa semua. Mula Nabi marah. Sebab perangai Nabi, kalau hak Allah dilanggar, apa siap? Kalau kediri Nabi, Nabi sekupang, Nabi tak heran. Ada badui yang cekik leher Nabi. Ada badui yang ambil kain ridak cekik leher Nabi. Sikit Nabi tak marah. Badui tu nak duit, dia tarik daripada belakang. Hadis Anas bin Malik. Nabi berjalan dengan Anas, badui mai pada belakang, ambil ridak, tarik leher Nabi. Kata Anas bin Malik, merah leher Nabi. Nabi kan lawa handsome, manusia paling kacak dalam dunia. Merah ni leher Nabi. Nabi tarik pelan-pelan, Nabi berpaling. Tu Rasulullah. Adab kita berjalan, orang panggil kita, bang, kita pun mesti berpaling 180 darjah. Tu adab Rasulullah aja. Orang panggil kita, paling badan sepenuh hadap dia. Tu adab. Bukan lebih kurang ya. Itu balik hokok wajah. Bukan dia. Paling tu 180 darjah. Nabi kata, apa hal kamu? Apa hal? Tahu badui tu kata apa? Dia kata, buat main sikit duit. Apa hang ingat? Harta Madinah ni bapak hang punya. Tu dia kalam, kalam badui. Wah, ingat Madinah ni harta pak hang punya ke? Buat main sikit. Oh, Nabi kata hang nak duit, hang nak barang, tak apa. Tak ada Nabi marah ke diri dia, tapi hak Allah siap. Bila Usamah bodek, Nabi merah muka, bak cuba nak gugurkan hukuman had. Maka Nabi panggil semua sahabat kumpul depan mimbar dalam Masjid Nabawi. Itulah tapak asal mimbar Nabi. Mudah-mudahan lepas ni boleh pergi umrah apa semua. Amin ya rabbal alamin. Kita merindui Madinah dan Makkah. Walaupun lepas ni kalau kita pergi pun new normal lah, norma baru. Tawaf ada line dia, tak boleh nak bersesak dah macam dulu. Nak sentuh Kaabah mungkin tak dapat dah. Nak cium Hajar Aswad lagi jauh. Tawaf pakai domoi jawab dia. Allah, bila tawaf tak boleh pegang Kaabah ni, tuan-tuan muslimat rasa lain. Dia buat lagu mana? Tadi dengar radio, WHO, PBB kata COVID-19 ni mungkin akan ambil masa lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun mungkin dia akan hilang. Mungkin, kata PBB, WHO. Mungkin lagi 2 tahun. Kita pun dah habaq dah, mungkin kita akan beli vaksin daripada Rusia. Khabarnya Rusia
sudah keluarkan vaksin, tapi kita akan test. Ini dalam parlimen disebut kemarin oleh Menteri Kesihatan. InsyaAllah, mudah-mudahan kes pun tak banyak dah, tinggal 8, tinggal sikit. Hampa pun janganlah risau, aku bukan kluster Tawar. Janganlah takut, saya Sungai Petani jauh, Tawar tu di Baling. Kami tak ada apa, walaupun adalah satu kes negatif dah, alhamdulillah. Don't worry lah, tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah angkat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, Nabi panggil semua para sahabat kumpul depan mimbar dia, Nabi pidato. Bila Usamah bodek Nabi, hukuman had tolong turun jadi denda ke apa, kesian dekat perempuan. Maka Nabi kata, inilah yang membinasakan umat-umat dahulu. Iaitulah kata Nabi, apabila orang-orang besar melakukan kesalahan, kamu biarkan dia. Apabila rakyat biasa, orang lemah, ad-dhaif, kata Nabi, fa'aqamu alaihi al-hadd. Apabila orang yang lemah melakukan kesalahan, kamu jatuhkan hukuman had. Wallahi, kata Nabi, lau kana Fatimatun binti Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha, rawahul Bukhari. Nabi kata, demi Allah, kalau anakku sendiri Fatimah binti Rasulillah didapati bersalah mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong kedua tangannya. Ini Rasulullah tegas dalam bab hukum hakam. Ni perangai kita. Kita tak boleh compromise dalam perkara halal haram kecuali adanya hukum-hukum yang membolehkannya di atas prinsip fiqh ad-darurah tahbihul mahzur, di mana bila datang darurah maka darurah membenarkan yang diharamkan. Itu cerita lain. Haram boleh jadi halal, seperti makan babi, kalau dah tak ada makanan, tak makan mati, itu cerita lain. Tapi dalam kes-kes normal, halal haram kita mesti jaga, sebab dia hak Allah. Itu kisah Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. Di sana ada juga Zaid, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana Zaid bin Thabit merupakan salah seorang daripada 3 orang penyair zaman Rasulullah. Penyair zaman Nabi 3 orang yang paling power. 3 orang ni penyair. Syair mereka apa? Syair mereka attack musuh. Mereka attack dengan syair. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah syuhada Mu'tah, dan yang ketiga Zaid bin Thabit. Bila Yahudi hina Nabi dalam bentuk syair, Nabi arahkan 3 orang ni hampa jawab dalam bentuk syair. Dan dalam 3 orang ni, Abdullah bin Rawahah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, kata ulama, 3 ni, kata Mahmud Al-Misri dalam Ashabul Rasul, 3 orang ni yang paling keras sekali syairnya ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kalau dia bagi syair, pakai terduduk mampu tak bangkit dah. Dia bagi memang gia 5 terus. Zaid bin Thabit hebat dia. Baik, Zaid bin Arqam, balik pada hadis. Zaid bin Arqam ni orang Ansar. Malahan Ubay bin Ka'ab pun Ansar, Abdullah bin Rawahah pun Ansar. Zaid bin Thabit Ansar daripada Khazraj. Ingat ketika Rasulullah hijrah sampai di Quba, Nabi dia tak jumpa dulu Khazraj. Nabi layan puak-puak Aus. Sedangkan mak Nabi Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, Siti Aminah tu keturunan Khazraj. Allahu Akbar, punya hebat Rasulullah. Dia sampai Quba, dia tak jumpa dulu geng-geng Khazraj dia. Mak Nabi Khazraj.
Tapi Nabi layan puak-puak Aus. Itu panjang ceritalah di Quba. Hebatnya Rasulullah. Maka Zaid bin Arqam ni Khazraj. Zaid bin Arqam ni dia Islam sejak kecil. Dia masuk Islam zaman budak-budak. Sebab itu dia di antara tentera Uhud yang Nabi suruh balik. Sebab tak cukup umur. Baru PMR nak pergi perang mana Haji? Maaf, baru UPSR 12 tahun. Tapi Zaid bin Arqam dia menyusup masuk sampai di Uhud. Nabi perasan, hai Nabi kata Zaid, balik budak ni. Maka Zaid bin Arqam dihantar sahabat balik ke Madinah. Zaid kata, aku menangis teresak-esak kerana aku tak dapat menyertai perang Uhud. Termasuk Abdullah bin Abbas pun tak boleh join perang Uhud. Ni geng budak-budak. Baru UPSR Nabi tak bagi. Muslimin dan muslimat, daripada Zaid bin Arqam ni ada satu hukum sebelum kita tengok hadis. Cerita apa? Cerita satu peperangan yang kita nak kait dengan surah Al-Munafiqun. Baik, Zaid bin Arqam telah menyertai satu ekspedisi yang dipanggil peperangan Bani Mustalik, berlaku pada tahun 5 Hijrah. Baik, dia join, Nabi bagi. Perang Bani Mustalik bila berlaku, selesai Nabi menang, maka Nabi pun berhenti. Kita kata apa? Kita kata RNR lah, rehat dan rawat. RNR lah, berhenti di satu telaga, ambil air. Tengok kita nak tengok hukum surah Al-Munafiqun. Bila ialah tuan-tuan muslimin muslimat, perang zaman Nabi, fahamlah letih dia lagu mana. Bukan perang zaman lah kita main kapal terbang, attack tembak dalam jet bisa okok lagi. Bila sampai di telaga ni, ialah perang letih, berebut air. Berebutlah dua orang ketika nak ambil air. Seorang nama Jahjah, seorang nama Sinan. Jahjah ni Muhajirin, Sinan ni Ansar. Jahjah ni pembantu Saidina Umar Al-Khattab, orang Muhajirin. Kita kata maula lah, pembantu. Orang lah kata orang gaji lah, pembantu. Manakala Sinan adalah daripada Ansar. Sampai di telaga, berebut air, bergaduh. Bergaduh tuan-tuan, berebut air. Orang lah bergaduh, rebut harta pusaka, simbah cuka getah, muka hancur habis. Yang kena tu abang, yang singgah, yang simbah tu adik. Ada kes kita baca kan, berebut motor, ayah tu qalu tinggal motor. Berebut motor tu, berparang dua beradik. Kes berebut motor sebab pelik motor cantik, PAS, pas. Tu tak ada lah, tu aku tambah. Tapi berebut motor lah. Kita berebut, la ilaha illallah, mampus. Ada kes yang Amanah Raya cerita bagaimana anak halau, bagaimana cucu halau nenek sendiri. Tukar nama cucu ni bodek ni, Amanah Raya cerita. Cucu ni bodek nenek ni, nenek tukarlah nama, nenek duduklah rumah ni, nenek ni pun lurus tukar nama, tukar dia halau nenek dia. Nenek tu nak pergi mana lah, dia halau gitu lah. Berlaku kata pegawai Amanah Raya. Na'udzubillah, jangan kita ada sikap macam tu. Dunia ni nak ke mana tuan-tuan? Lama mana nak hidup kita? Lama mana kita nak hidup? Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalim. Maka bila berhenti tu bergaduh, bila bergaduh ni turut sama ada di telaga waktu tu ialah Abdullah bin Ubay, kepala munafik Madinah. Ini sebab turun surah Al-Munafiqun. Abdullah bin Ubay ni dia lama dah duk geram dengan Nabi, lama dah duk geram.
Sebab dia ingat dia boleh jadi Perdana Menteri yang keberapa tak tahu. Kan? Tak habis-habis Melayu dengan parti. Tubuh pula lah parti baru. Sudah-sudahlah. Penat dah kita. Tak masuk parti Tapuai lagi tu. Cukup banyak. Sudah-sudahlah. Letih. Penat dah kita. Lalu Dolah bin Ubay sebelum Nabi hijrah, dia dah pasang angan-angan dah nak jadi Perdana Menteri Madinah. Tiba-tiba Rasulullah hijrah, depa lantik Nabi jadi Perdana Menteri. Oh, dia geram tu simpan dalam hati. Lalu dia tengok ini peluang terbaik di Telaga. Bergaduh antara Sinan dengan Jahjah. Jahjah kata kat Sinan, Sinan kata kat Jahjah. Muhajirin kata Ansar, Ansar kata Muhajirin. Walhal Nabi dah satukan mereka. Lalu Dolah bin Ubay ambil kesempatan. Dia tengok-tengok dia menyebelahi Sinan sebab Sinan Ansar. Dolah bin Ubay Ansar daripada Aus. Dolah Aus. Lalu dia kata apa? Bahasa Melayu kita. Ni dialah Muhajirin. Dia mai tempat kita. Kita bagi negeri kita. Kita bagi tanah air kita. Kita jaga mereka. Ini dialah perangai. Tak ubah macam melepaskan anjing yang tersepit. Tu kalam Dolah bin Ubay. Kira nak abad Nabi ni macam melepaskan anjing tersepit lah. Begitulah. Maknanya Muhajirin tak sedak ke diri. Tak sedak untung. Hampa mai tempat kami. Allah kasak bahasa. Hina Nabi you. Tiba-tiba rupanya ucapan Dolah bin Ubay telah didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam sudah dengar ucapan Dolah bin Ubay. Lalu Zaid bin Arqam report dekat pakcik dia. Saya lupa nama pakcik dia. Report dekat pakcik dia. Pakcik dia report pada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saudara aku Zaid, anak kepada Arqam, dia habaq Dolah bin Ubay kata bagian-bagian. Dia kata kita ni macam melepaskan, macam kita ni hina sangatlah Muhajirin, dia tak sedar ke diri, macam melepaskan anjing yang tersepit. Dia nak tokak kita, anjing tersepit, kita lepas dia, dia tokak kita balik. Lebih kurang begitulah, tak sedar ke untung. Hina Nabi you. Nabi kata apa? Dah kot. Tengok Rasulullah, dia sangka baik dulu. Kita dengar, ya bila? Pasang kaki duduk elok. Cucuk kok tak? Dengar-dengar aku kata dah. Sakat muka dia aku kenal jerawat dia apa aku tahu dah perangai dia. Tu kita. Baik itulah menyangka baik itu sifat yang mulia. Dan sangka baik ni sifat yang mulia. Kadang-kadang kita sangka buruk itulah yang merosak habis kehidupan kita. Ada seorang ustaz, saya dengar kuliah dia dalam radio Kedah, saya pinjamlah. Naib Qadhi Timbalan, pegawai agama daerah Bali. Saya lupa nama. Saya dengar petang tu dalam RTM radio Kedah. Dia cerita apa? Dia cerita empat sangka buruk. Dia kata waktu beratuk beli roti mula-mula PKP. Waktu mula-mula PKP kan, ada roti gardenia tu kena ambil seorang satu aja. Lalu adalah brother ni depan dia, mamat ni sudah ambil tiga bungkus. Si yang kawan yang sangka buruk ni dalam hati dia, dia kata apa punya teruk punya perangai manusia, orang suruh ambil satu hampir ambil tiga. Ingatlah sama orang belakang waktu awal PKP tu. Ni cerita sangka buruk. Lalu apabila si mamat yang ambil 3 bungkus roti gardenia ni, dia dah bayar, dia nak patah balik, tiba-tiba ada seorang pakcik tegur mamat ni. Dia kata, oi, awak ambil 3. Tak dan kawan tu nak jawab, pakcik ni hulur RM50 dekat kawan yang ambil 3 bungkus roti gardenia ni. Dia ulur RM50. Dia kata hang beli beras, hang beli sardin, hang beli apa bagi anak makan. Rupanya kawan ni tak ada duit, dia hanya mampu bagi anak bini dia makan dengan roti.
Allahu Akbar. Saya dengar tu tersentuh hati. Allahu Akbar. Kawan yang sangka buruk ni teriak menangis duduk belakang. Dia cerita dengan ustaz ni lah. Tu kata sangka buruk. Tapi kalau dia sok okok depan kita, confirm lah. Jangan kata dia sok okok kita sangka baik lagi. Tak, dia sok angin kot. Tak ada lah. Dia nak sebut sangka buruk ni teruk. Maka Nabi dia sangka baik tu. Allah, dia kata hang dengar cakap budak-budak. Tak, kata Pakcik Zaid. Dia kata dia habaq sungguh, dia dengar sungguh. Nabi kata tak kot, hang dengar budak-budak ni. Tu Nabi. Zaid waktu tu dalam 15, 16 begitulah, bulan lepas PMR. Bolehan Nabi bagilah pergi perang. Lalu Rasulullah bila balik ke Madinah, Dolah bin Ubay dia dapat tahu bahawa cerita dia kata dekat orang Muhajirin tu dah tersebar di Madinah. Menyebabkan Abdullah bin Ubay terus jumpa Nabi. Ya Rasulullah, wallahi dia bersumpah. Dia kata aku tak habaq pun benda tu ya Rasulullah. Takkan nak dengar cakap Zaid bin Arqam budak beringuih tu. Dia habaq kat Nabi. Tak ada, wallahi aku tak cakap pun. Wah, dia cakap. Nabi kata tak cakap, tak apalah. Tak apalah, tak cakap, sudahlah. Dah sungguh aku tak cakap, dengar cakap budak. Dah lah, tak cakap, sudahlah, kata Nabi. Dia pun beredar. Selang beberapa waktu turunlah surah Al-Munafiqun. Ayat pertama tu tengok. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. al-ayat. Allah Ta'ala sebut wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ayat pertama. Turun ayat tu. Idza ja'akal munafiqun. Telah datang, bila datang orang munafik jumpa kamu, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami menyaksikan engkau lah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu engkau lah rasul dia. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi. Innal munafiqina lakadzibun, munafik tu pembohong besar. Bila ayat tu turun, Nabi tahu Dolah bin Ubay berdusta. Memang dia cakap begitu. Maka bermula turunnya surah itu. Tiap kali Nabi jumpa Zaid bin Arqam, Nabi raikan dia, Nabi peluk dia, Nabi kata inilah lelaki yang Allah mendengar ucapan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni cerita Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang mengambil hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Zaid bin Arqam, Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, dan banyak lagi. Zaid bin Aslam, ramai. Yang nama sahabat bermula dengan Zaid, cuma hebatnya Zaid bin Harithah namanya ada dalam Al-Quran ayat 37 suratul Ahzab. Baik, hadis yang ketiga ini sambung. Hadis yang ketiga ini mengandungi dua pengajaran. Pertama, kitab Allah ialah jalan perhubungan seseorang dengan Allah, dan yang kedua, nasib seseorang bergantung kepada mengikut atau tidaknya akan kitab Allah. Baik, huraiannya. Pertama, kitab Allah Al-Quranul Karim pada bulan depan. Bulan depan aku 9 dah. PKPP tak boleh lama. PKPP kuliah takat Isyak ini pun kira lajak dah ni. Bolehlah takat pukul 9. Kalau di Kedah, di Pening kuliah azan aja berhenti. Kita kena patuh pada arahan pemerintah PKPP. So tak tahulah, tunggulah 2-3 hari lagi, sehari 2 ni Tok Ayah Muhyiddin nak umum apakah akan diteruskan
PKPP sebab Kementerian Kesihatan telah mencadangkan supaya disambung lagi. Itu cadangan Kementerian Kesihatan. Ala kulli hal terpulang kepada Perdana Menteri. So tunggu dia akan umum sehari dua ni apakah RMCO, Recovery Movement Control Order atau PKPP ini akan disambung balik. Sebab kes pun dah tinggal 1 digit, 2 digit. Dia tak banyak dah, tak macam dulu mula-mula. Dan kes yang pulih pun Alhamdulillah semakin banyak, syukur kepada Allah. So ala kulli hal kita sambung pada bulan hadapan dan kita akan melihat pengajaran pertama, iaitulah kitab Allah Al-Quranul Karim. InsyaAllah matan hadis telah pun kita baca, pengajarannya saja yang tidak sempat kerana saya menghuraikan sedikit tentang beberapa sahabat yang namanya bermula dengan Zaid, dan ada ayat di dalam Al-Quran tentang Zaid bin Harithah, kelebihan Zaid bin Harithah, juga kelebihan Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit yang merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.